Sebelum kita jalan lebih jauh lagi, mari kita renung bersama tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Yang kira-kira maksudnya bersahurlah kamu kerana di dalam sahur itu ada berkatnya. Alhamdulillah. Yang pertama kita melihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh umatnya, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila datang bulan Ramadan, yang mana kita tahu dalam bulan Ramadan kita mesti dan wajib berpuasa sebulan penuh. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi jelas Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita supaya kita berpuasa. Jadi untuk kesenambungan kita berpuasa pada hari-hari siangnya itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tahu Islam juga tidak membebankan ummahnya. Jadi apabila seseorang itu bersahur, ada energi ataupun tenaga untuk menyampaikan daripada terbitnya fajar sehingga masuknya waktu berbuka. Jadi apabila kita bersahur, menambahkan tenaga kita, menambahkan energi kita untuk kita dapat melakukan ibadat yang lebih sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga mengatakan tasaharu. Hendaklah kamu bersahur. Kerana apabila kita bersahur, di dalam sahurnya itu rupa-rupanya di situ ada keberkatan. Dalam keberkatan itulah yang kita mau. Dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan di dalam hadis qudsi, yang kadang-kala kita lupa dengan hadis ini, yang mana dalam hadis qudsi disebut bahawa Allah Subhanahu wa taala turun di langit bumi ini untuk memberikan selawat dan mengucap selawat kepada orang-orang yang bersahur. Jadi orang-orang yang bersahur selain dari dapat berkat daripada kita bersahur ini, Allah Subhanahu wa taala juga memberi selawat atas orang-orang yang bersahur. Kedua, ketiganya kerana waktu subuh itulah, sepertiga malam itulah yang mana doa seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Dan jika seseorang itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala juga akan mengampunkan. Jadi jelasnya di sini betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak umatnya untuk bersahur, kerana apa jua amalan-amalan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah untuk limanfaatil ummah, untuk memberikan kemanfaatan kepada ummahnya. Kalau tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak umatnya supaya bersahur. Dan yang keempat pula kita melihat bahwasanya apabila seseorang Islam itu bersahur dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di sini dapat membezakan di antara orang Islam dan orang-orang yang bukan Islam, kerana orang-orang yang tidak Islam juga mereka berpuasa, tetapi mereka tidak makan sahur. Barangkali itulah yang diperkatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perbezaan di antara orang Islam yang berpuasa dengan yang bukan Islam yang berpuasa. Ya Tuhan, alhamdulillah. Jika kita akan sambung kembali nanti Ustaz, kita dengarkan terlebih dahulu apa kata orang ramai dengan keutamaan ataupun fadilat bersahur ini ya. Kebaikan dan fadilat untuk bersahur ini adalah banyak mendatangkan kebaikan, terutamanya bagi petani yang biasa, terutamanya bagi anak dan orang dewasa pun ya macam tu ya. Biasanya kalau tani hari lain tu payahkan bangun tu Kalau bulan Ramadan ni tani bersahur tu paling lewat pun tani bangun dalam pukul 4 pagi. Jadi kalau tani bulan Ramadan ni bersahur, tinggal melatih tani biasakan diri untuk awal bangun, makan sahur, dan secara langsung tani dapat bangun awal di samping sahur tu dan dapat terus mengerjakan amal ibadat tani itu bersembahyang subuh. Jadi banyak satu kebaikannya di bulan Ramadan ni. Jadi kadang-kadang kalau biasanya hari lain tu payahkan bangun. Tapi kalau ada kebaikannya bulan Ramadan ni, datangnya bulan yang mulia ni, anak-anak tu dengan sendirinya otomatik awal bangun dan dapat membuat persediaan untuk pergi ke sekolah. Bagi orang dewasa untuk awal bekerja, walaupun nyerang kedatangan masa ni dilewat sikit kedatangannya, tetapi anak-anak tu dengan sendirinya otomatik bersedia untuk
bergerak ke tujuan yang tertentu. Keutamaan bersahur lah, satu daripadanya ialah memberi satu keberkatan kepada kita, dan kedua mendapat pahala, ketiga kita mendapat mengikut sunnah Rasulullah. Bersahur itu makan sedikit dengan meminum air, makan buah tamar dan makanan yang lain sedikitnya, memberi tenaga kepada kita untuk pada waktu siang hari sementara menunggu akan berbuka. Alhamdulillah, itu pandangan orang ramai. Jadi sebenarnya apa sebenarnya fadilat bersahur ini, Ustaz? Alhamdulillah, yang telah diperkatakan tadi, alhamdulillah Tuan Haji, yang mana yang pertama sekali Allah Subhanahu wa taala memberi selawat kepada orang yang makan sahur, yang kedua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kelebihan daripada kesihatan, alhamdulillah, sebelum saya kemari tadi ada bis kita juga menerangkan tentang kesihatan. Rupa-rupanya di dalam sahur itu juga bila kita bangun pagi sebelum subuh itu, badan kita yang kencang ini akan mengalirkan darah-darah yang tertentu dalam tubuh kita ni, dan apabila kita terus mengambil wuduk dan sebagainya, rupa-rupanya dalam terapi wuduk itu ada sendiri untuk memberikan kesihatan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya, para sahabat pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa lamakah jangka seseorang itu makan sahur dengan azhar? Kemudian Rasulullah SAW berkata, iaitu berapakah selang waktu di antara keduanya? Baginda menjawab, kira-kira bacaan 50 ayat. Jadi apabila itu kita namanya imsak. Kadang-kadang orang terlepas pandang, Tuan. Orang mengatakan bila imsak itu tidak boleh makan. Tidak, sebenarnya imsak itu kata orang itu lampu kuning. Takut-takut kita terlepas dan terlajak dan sebagainya. Kerana yang betul itu imsak itu yang kita mula tidak boleh makan, iaitu ketika azan berbunyi. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kita melihat daripada kelebihan sahur itu, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, bersahurlah kamu kerana sesungguhnya bersahur itu ada berkatnya. Jadi kita tahu di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ni 3 perkara penting. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, keampunan, dan yang keempat pelepasan daripada api neraka. Walaupun kita tahu hadis itu adalah hadis dhaif, tetapi untuk mengajak seseorang itu melaksanakan peribadatan itu boleh dilakukan kerana dia bukan satu hukum, hanya pendapat. Jadi kalau keberkatan iaitu rahmat Allah adalah berkatnya. Kemudian bagaimana kita nak inginkan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala? Jadi dalam 30 hari inilah dalam bulan Ramadan ini kita tumpukan benar-benar ini untuk mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keakhirnya sekali, bagaimana kita nak melepaskan diri kita dari api neraka, sedangkan kita sentiasa berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang kedua, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, hendaklah kamu bersahur kerana kamu di dalam makanan yang berkat. Okey. Yang ketiga pula, Nabi Muhammad SAW bersabda yang bermaksud perbezaan antara puasa kita orang-orang Islam dengan puasa ahli kitab ialah kita makan sahur. Jadi kita, alhamdulillah, apabila makan sahur, alhamdulillah, ada keberkatannya. Kadang-kadang bila kita tidak puasa tu, kita terasa letih. Walaupun kata orang itu bukan bulan puasa, kita tak sarapan pagi, letih. Tetapi kalau kita bangun sahur, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan. Kerana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis qudsi, wa ana ajzibi. Orang yang berpuasa ni adalah kepunyaan Allah. Apabila kepunyaan Allah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan bukakan, akan memberikan pada hari akhirat nanti, subhanallah. Jadi itulah nikmatnya orang Islam. Kemudian yang kelima, Nabi SAW bersabda juga, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas mereka yang bersahur, subhanallah. Kalau kita mengatakan di dalam Al-Quran, Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kepada nabi. Tetapi dalam bulan Ramadan waktu kita bersahur, subhanallah, di hadis qudsi mengatakan yang Allah ini berselawat untuk orang-orang yang makan sahur, subhanallah. Dan apabila kita bangun untuk makan sahur, kadang-kadang dan kebetulan pada malam itu turunnya Lailatul Qadar, subhanallah. Kita sudah mendapat manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, Nabi SAW bermaksud, sentiasalah umatku itu di dalam keadaan kebaikan selama mana mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Jadi yang sebisanya kita melambatkan sahur. Iaitu apabila Rasulullah SAW mengatakan 50 ayat. Maknanya 50 ayat
daripada orang azhar, itu yang sebaiknya. Maknanya jangan kita sahur pukul 12 dan sebagainya. Pukul 3 kadang-kadang pukul 3 kalau kita sahur belum sempat subuh kita tertidur, hilang subuh. Kita mengajar yang sunat kan, tetapi ketinggalan yang fardu. Yang wajib. Jadi bisanya itu kita akhirkan. Itu sebenarnya ada manfaat dan kelebihan. Dan yang terakhir, Rasulullah SAW mengatakan sahur itu berkat, oleh itu janganlah kamu meninggalkannya walaupun dengan meminum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat di atas kamu. Subhanallah. Walaupun dengan seteguk air, Tuan. Jadi kadang-kadang kita tidak ada makanan lain, terbangun dah lewat misalnya, tetapi belum fajar lagi, kita cukup dengan seteguk air. Subhanallah. Dan Islam itu amat sempurna, Ustaz, ya. Sekalipun orang tidak berpuasa, tapi kalau makan sahur dapat fadilatnya. Masya Allah, subhanallah. Itulah memang Islam itu kamil. Itulah yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Islam itu amat riban daripada dijadikan Islam itu sehingga akhir zaman, insya-Allah cukup riban Islam itu, tidak pernah menyusahkan umatnya. Malahan dengan keadaan-keadaan yang begini, umatnya akan dapat melaksanakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya untuk apa kita berpuasa? Untuk mendapat keridhaan Allah. La'allakum tattaqun, supaya kita makin takut kepada Allah. Kita diberikan kesempurnaan, alhamdulillah, negara Brunei Darussalam. Subhanallah, Tuan. Kalau kita masih leka, subhanallah. Jadi itulah penjelasan bahwasanya makan sahur itu ada berkat, dan dengan kita makan sahur, subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberi selawat kepada mereka-mereka yang makan sahur. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Ustaz dengan ilmu yang diberikan tadi, dapat kita kongsikan bersama, ya Malah. Dapat kita ambil fadilat daripada ini. Mungkin hari ini yang lihat bangun sahur ni, bertitik mula hari ini, mula bangun sahur, kerana di sana ada keberkatannya yang selama ini mungkin kita nampak dari segi kesihatan saja. Itu sebenarnya di sebalik tersebut penuh rahsia, ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz kerana bersama kita pada pagi ini dalam ceramah bulan Ramadan, bulan mulia. InsyaAllah lain kesempatan kita akan bersua lagi, ya. Assalamualaikum. Rahmati Allah.